ni kepada dua lah. Satu, al-ilmu asy-syar'i, ataupun al-ilmu naqli. Itulah ilmu yang merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga hadis-hadis Nabi. Yang kedua dia panggil al-ilmu aqli, ilmu akal. Itulah ilmu-ilmu lain yang tidak diasaskan ataupun tidaklah perlu kepada wahyu lah secara khususnya. Ilmu hasub, ilmu matematik, ilmu sains, walaupun asalnya ada dalam Islam, tapi dia satu ilmu yang boleh berkembang sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri, khususnya minda mereka. Semakin banyak kita mengkaji, semakin luas ilmu itu, tanpa merujuk kepada wahyu. Tapi tak bolehlah bercanggah dengan wahyu, itu saja. Dan dia tertakluk kepada prinsip al-aslu fil asya' al-ibahah. Kerana asal-asal pada ilmu itu ialah harus. Ilmu matematik, nak buat teori apa, go for it, tak ada limitation. Ilmu sains, nak buat teori apa, boleh buat, as long as dia tak bercanggah dengan Quran dan juga sunnah Nabi SAW, terutama yang jelas-jelas lah, yang nyata-nyata. Baik. Jadi ilmu-ilmu yang kita kata bukan ilmu syarak lah. Saya tak suka kata bukan ilmu Islam, sebab ilmu yang bagus semua ilmu Islam sebenarnya. Ilmu matematik, ilmu Islam. Ilmu sains, ilmu Islam. Samalah juga dalam konteks-konteks yang lain, terutama konteks-konteks keduniaan. Semua perubatan yang tidak menyalahi syarak ialah perubatan Islam. Dia tak ada istilah perubatan Islam, perubatan kafir. Dia tak ada istilah ilmu Islam, ilmu kafir. Kalau kita kata ilmu Islam, adalah ilmu kafirnya. Kalau kita kata perubatan Islam, adalah perubatan kafirnya. Kan? Benda-benda keduniaan ni selagi mana dia tak langgar syarak, dia Islam. Dan dalam setengah-setengah keadaan dia tertakluk kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Kan? Nabi kata tadawau wala tatadawau bil haram. Berubahlah, jangan kamu berubah dengan perkara-perkara yang haram. Sahih Muslim, daripada Abi Hurairah. Dan dalam setengah riwayat, antara dalam Sunan Abi Dawud daripada Anas bin Malik, sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab luka, Nabi hantar kepada tabib. Nabi tak jadi tabib sendiri, Nabi hantar kepada tabib untuk merawatnya. Kalau kita nak lihat, terutama setengah-setengah golongan yang melampau lah dari sudut mengangkat Rasulullah, sehingga dia kata Rasulullah ni boleh perubat orang, tak payah pergi nak tabib-tabib. Mana boleh, pasal dia menyanggahi nafsnya ada. Dan Rasulullah SAW berinteraksi dengan ilmu-ilmu yang lain, termasuk perubatan. Dia serah kepada orang yang ahli. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Betul tak? Masing-masing ada ahli masing-masing. Baik. Jadi setiap ilmu ada mukaddimahnya. Ilmu syarak atau ilmu tidak syarak. Jadi kita kena faham konsep Islam yang betul. Benda keduniaan ni as long as dia tak langgar syarak, dia adalah ilmu Islam. Jadi sebab tu saya tak suka kata ilmu Islam, ilmu tak Islam. Ilmu syarak, ilmu tidak syarak. As long as dia tak langgar syarak, dia semua adalah ilmu Islam. Cuma beza tu lah. Kalau ilmu syarak, dia kena ada sandaran yang sahih. Kalau ilmu tidak syarak, dia tak perlu ada sandaran yang daripada nanas Quran dan hadis Nabi, cuma dia tak perlu menyanggahinya. That's it. Itu saja. Satu prinsip yang amat jelas dan ringkas. Sama juga dengan pemakaian kita. Pemakaian yang tidak menyalahi syarak adalah pemakaian Islam. Sebab itu para ulama mengkategorikan pakaian Rasulullah sebagai jibiliyah, bukan sunnah matlubah, bukan sunnah yang diperintahkan, tapi hanya sunnah jibiliyah. Dan kalau kita lihat sebahagian tokoh-tokoh dunia, termasuk Mufti Mesir sendiri pun, dia karang satu buku, saya lupa topik buku itu, tapi saya pernah baca. Dia juga menyatakan bahawa libasul Rasul, pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah libasul adat, pakaian adat. Hatta dia sebut dalam tulisannya, kalau di satu tempat itu serban tidak dikenali, tiba-tiba kita pakai serban, dia jadi libasus syuhrah wa libasus syuhrati haram. Serban pun boleh jadi haram tau.
Kalau dikata di tempat itu tidak ada orang yang pakai serban, tiba-tiba kita pakai, menyebabkan pakaian itu jadi libasu syuhrah, pakaian yang syuhrah. Mana syuhrah tu? Pakaian yang masyhur lah, hatta yultafatu ilaihi wa yushar ilaihi bil isba' katanya. Sehingga bila kita pakai baju itu, kita tak sama dengan orang lain, dan kita ditunjuk dengan tangan dan dilihat oleh manusia, nampak pelik lah. Jadi dia kata hina izin, pada waktu itu dia tidak sunnah lagi. Tak? Yang ini adalah disepakati lah saya kira oleh sebahagian para ulama. Jadi kita kena tahulah, kena beza banyak benda.